dia punya karakter tu makin tak ada arah. Hello, Assalamualaikum. Kembali lagi dalam rancangan Kaki Wayang. Okey, hari ni kita orang akan review filem Jerangkung Dalam Almari. Keluar mana? Keluar! Sudah sampai masa inilah peluang kamu. Hapuskan gangguan yang sentiasa menghantui kamu selama ini. Tahu tak kita berhadapan dengan apa sekarang? Dengan apa? Kita berhadapan dengan jin yang datang. Episod sebelum ni kita ada Abang Romi dan juga Khairi. Jerangkung Dalam Almari. Dah tengok kan? Semua dah tengok kan? Pendapat Abang Romi lah pasal cerita tu. Okay, first Jerangkung Dalam Almari ni adalah satu cerita horror. Yang kita tahu adalah horror. Kalau kita dengar tajuk Jerangkung tu adalah horror lah. Dan props dia adalah almari. Jadi dia gabungkan Jerangkung dan Almari. Dan saya rasa horror ni adalah horror yang local punya horror. Kan, local punya horror. Jadi dia cerita ni adalah mass market lah, untuk market orang-orang Melayu. Kita tahu Jerangkung Dalam Almari ni macam lagu daripada Wings kan. So macam first saya dengar filem Jerangkung Dalam Almari tu macam ada orang buat lagu new version ke apa kan, sekali keluar movie. So saya ingat kan macam it's a comedy movie ni kan, tapi rupanya tak. So Kai macam mana? Dari segi trailer dia sendiri pun kita dah boleh bayangkan dah cerita dia macam mana kan. Kita tengok dia gunakan subjek dia ialah almari tu. Itu props dia dalam cerita ni kan. Jadi bila dia dah presentkan benda tu dalam trailer pun, saya rasa semua orang pergi pun dalam keadaan yang dah tahu dah macam mana. Dah tahu dah benda ni. Okey, cerita dia pasal jerangkung yang berada dalam sebuah almari. Okay, saya sentuh sikit bab sinematografi dia. Sinematografi dia bagi saya okey lah. It's bagi saya bajet filem menggunakan bajet yang tinggi lah bagi saya. Okay, on cinematography, sebab kita tengok macam tu dia punya looks dia, sebab DOP dia, director of photography dia adalah seorang yang sangat otai lah. Indra Cik Muda. Abang Indra Cik Muda. So dia ni memang kita tahu daripada cerita Jangan Pandang Belakang, cerita Congkak lah apa semua. So dia lah yang buat. So otai dari segi lighting, dari segi frame control, dari segi everything, semuanya daripada dia. Arahan daripada dia. So saya rasa sinemato dia sangat baik lah. Kalau kita tengok trailer saja kita nampak dia ambil shot-shot yang nampak keseraman dari segi sudut lighting. Sebab bila kita bermain dengan horror, kita kena main dengan low light lah. Bermain dengan light yang sangat kurang, sangat low, dan juga dia ada half tone light kan. So half tone light tu, itu yang menunjukkan keseraman dalam satu frame tu. Set the mood seram tu lah. Okay. So Kai macam mana sinematografi dia? Sinematografi dia dari segi kamera movement, dari segi lighting, semua tu saya rasa tak ada masalah. Kita boleh feel benda tu adalah filem seram. Saya rasa sinematografi dia tidaklah mungkin yang bagi saya kurangnya bukan dari segi camera work tu sendiri. Camera work memang ada kelas. Memang kita kenal siapa dia punya director of photography. Okey, cuma yang membuatkan bagi saya dia sedikit kurang mungkin dari segi color grading dia. Color grading dia mungkin sedikit kurang lah bagi saya. Kau tak minat sangat ke? Tapi saya ada bersembang lah dengan orang-orang di dalamnya kan mengenai Jerangkung Dalam Almari. Pertama, dia bermula dengan bajet yang tak ada. Oh, memang tak ada bajet langsung? Dia tak ada bajet. Okay, kalau daripada kita dengar Kak Mi cakap, dia terpaksa postpone dan terpaksa minta sana sini untuk nak jalankan projek ni. Okay, dan dia gunakan sehabis baik duit yang dia dapat, dan sehingga kan pada saat untuk post production dia dah kesempitan lah. Kan kalau kita tengok di hujung cerita tu, kalau semua perasan dari segi audio dia bermula apabila scene yang dekat kubur Adi Putra dekat kubur, situ pun dah gunakan suara orang lain. Dedap kan? Yang dia dub suara dan lain. Benda tu bocor kita boleh dengar pun. Ya. Itu sayang lah. Itu sayang kat situ. Tapi
Tapi situ boleh katakan climax juga ah. ya. Yang masa scene kubur tu kan, yang masa dia dengan abang dia duduk sebelah. Ya, ya. Itu kan, betul lah. Tu. Tapi kat dalam pun yang masa ramai-ramai pun dia dah jadi notch dalam bilik tu apa semua. Jadi overpeak dan dia jadi pecah-pecah dan dia dah membuatkan kita rasa tak kurang feel lah sikit lah Tak, kan. dia dah macam audio guide. So dia dah macam audio guide lah kat situ kan. So itulah yang saya dapat tahu memang kekurangannya kat situ, kekangannya producer bila nak tambah duit bab tu. Tapi kalau pasal pelakon pula, macam Adi Putra lagi. Macam Abang Rumi rasa benda tu macam repetitif ke tak? Sebab saya rasa macam it's a good, maybe ni tahun dia kan, dia rezeki dia lah dapat banyak job kan. Tapi saya rasa lakonan dia bagus je dalam macam tu. Abang Rumi rasa okey tak kalau ulang-ulang pelakon yang sama? Pertama, kehadiran pelakon tidak menjamin keuntungan sesebuah filem. Okey, kita dah tengok banyak cerita walaupun lakonan daripada pelakon hebat yang berlakon dalam satu cerita ni meletup, tapi bila pergi cerita ni tak meletup. Okey, banyaklah korang boleh tengok sendiri kat mana kan. So, cerita ni pun tidak menjanjikan seperti itu. Kalau kita letak macam tu, jadi harapan dia satu harapan yang tinggi dan pelakon tu dia akan rasa tertekan lah pada saya lah. Sebenarnya kita tengok dari segi sudut cerita dan value cerita tu. Value of the story kan. Ya, value tu. So kalau cerita tu best, cerita tu ada jin kat dalam cerita tu kan. Okay, ada jin ni macam mana tau. Bila saya cakap macam munafik, munafik cat gangster, contohnya saya ambil cerita-cerita Samsul, Mak Kilau sekalipun, dia ada satu benda yang kat dalam tu yang dia boleh wow factor, Dia tarik perhatian orang. So itu yang membuatkan cerita tu orang nak pergi tengok lah. Walaupun cerita tu kita tak kenal siapa pelakon dia kan. So tapi pemilihan pelakon dia sangat best. Ada Datuk Adi Putra, ada Abang Asnur Rahmat. Abang Asnur Rahmat memang selut lah. Dia memang watak memang gila lah. Kak N Dola memang best lah pelakon-pelakon tu kan. Pelakon baru tu siapa apa? Sofia Al-Barabah. Sofia Al-Barabah. Sofia kalau kita tengok dalam tu, dia pun declare pada hari sidang media tu, dia kata ini adalah first film dia. Dan dia baru berlakon, dia baru start berlakon dah. Penerimaan orang kan. Ya, tapi kita tengok memang betul lah dia punya tahap lakonan tu tak samalah dengan yang Yalah sebab yang dia baru lagi kan. Yang lain kan. Tapi apa yang bestnya, Datuk Adi Putra bawa gandingan tu. Dia tidak meninggalkan Sofia ni. Betul. Dia tidak meninggalkan Sofia ni. Dia bawa Sofia ni bersama dia. Selain pun Sofia dapat bawa watak dengan baik. Bagi saya dia dapat bawa watak dengan baik dalam cerita tu. Nampaklah dia tu seorang mak yang nak lindungi anak dia mesti. Dia adalah serta-serta part, kadang reaction dia tak kena, kadang dia punya dialog dengan ni tak berapa nak ngam kan. Tak sampai lah, maksud tak sampai. Itu saya cakap. Tapi pelakon-pelakon otai yang ada ni yang bawa dia untuk masuk dalam dia tu. Tolong guide Sofia bawa dia tu kan. Jadi dia tak ada ketertinggalan sangat. So Kai kau macam mana Kai? Ada sesetengah kan lah, separuh daripada cerita ni pelakon yang melakonkan watak dalam cerita ni memang sangat-sangat kena. Macam Hasnur Rahmat, N. Abdullah. Lepas tu dengan walaupun pelakon kanak-kanak iaitu Adam, yang melakonkan watak Adam Aizat tak silap, adik kepada ni Adamika kalau tak silap saya lah. Okay. Dia orang ni drive cerita ni lah. Jadi bagi saya watak, walaupun lakonan yang dilakonkan oleh Datuk Adi Putra tu memang kita tak boleh nak sangkal, memang dia memang berbakat dalam bidang lakonan. Cuma pembentukan karakter yang dilakonkan oleh watak Fikri. Pembentukan watak Fikri ni nampak sedikit tidak konsisten. Dia up and down. Bukan dia, okey, kita nampak daripada awal ceritanya dia ada satu misi dia nak balik ke kampung untuk mengetahui apa kejadian yang menghantui dirinya. Okey, dia balik ke kampung, dia nak cari jawapan tu. Okey, bila dia dah dapat jawapan tu, and then watak yang dia punya karakter tu makin tak ada arah. Tak berdarah? Bukan tak berdarah. Dia macam tak ada hala tuju. Oh, tak ada arah. Dia tak ada arah. Okey. Saya bagi contoh Scene di babak akhir, scene daripada rumah tu dia bawa ke kubur tu. Kita faham ini adalah permainan syaitan untuk adalah tipu helah syaitan. Cuma kita nak tengok satu reason yang kuat lah
kenapa karakter tu dibentuk macam tu. So macam ni lah. Okay, dia ada mission. Okay, dia ada mission. Satu ada mission kan. Okay, dia satu mission. Kenapa dia nak selesaikan mission tu? Macam tu, kenapa dia nak selesaikan mission tu ada. Iaitu dia diganggu oleh makhluk-makhluk ni lah, makhluk-makhluk yang kita tak nampak ni, iaitu jin, syaitan dan sebagainya ni. Okey. Cuma bila di babak akhir tu, so kita nampak dia macam seorang hero. Dia nampak macam seorang hero, adalah penyelesai masalah. Dia dah lupa terms dia apa, tapi dia punya maksud adalah penyelesai masalah. Okey. Dan ada lagi satu watak, jadi kita kupas watak tu. Dia juga adalah penyelesai masalah. Cuma kat sini kita tak nampak sangat dia yang menyelesaikan masalah tu. Okay, faham? Faham. Mungkin apa yang saya fikir dan saya nak explain tu, saya tak sampai nak explain tu macam mana kan. Cuma macam tu lah apa yang nak cakap. Okay, watak satu lagi tu siapa yang kau cakap tadi tu? Wan Hanafisu. Okay. Kenapa kau rasa dia yang jadi hero dalam cerita tu? Maksud Kai bukan dia jadi hero. Maksudnya, faham tak? Dalam setiap cerita dia ada satu graf lah. So kita tahu hero tu punya hala tuju ke mana kan. Kalau kita ambil konsep heroes journey punya graf, dia dapat call and then they refuse the call, and then dia meet the mentor, macam mana dia nak pergi balik ke tempat tu. So bila dia balik kampung, dia kena threshold, jatuh ke lubang. Maksudnya dia kena alami satu benda yang bila dia sampai kampung je, ada first dia konflik. dapat yang benda horror tu. Kan? So dia alami benda tu. So ini antara graf-graf yang dibuat lah. So bila sampai kat situ, hero kalah dulu, dan cerita ni ada hero kalah. Okay, yang mana kena dekat isteri dia apa semua, dan dia road back, dia lawan balik. Jadi mungkin masuk Kai tadi tu, dia punya graf dia tu sepatutnya dia menaik pergi, dan bila time dia untuk breathing space tu, after breathing space, bila nak naik balik tu mungkin tak naik. Maksudnya apabila di hujung climax tu, dia makin pam makin pergi. Baru nampak dia punya ke depan tu sebagai hero tu untuk nak selamatkan tu lah. Baru nampak dia pergi penyelesaian masalah. Tu masuk Kai tadi lah. Okay, dan karakter yang saya sebut tu adalah karakter Wan Hanafisu. Di sini saya nampak agak satu lakonan dia. Kita tak boleh nak sangka dia memang seorang legend, seorang yang memang kita tahu cerita. Dah lama dalam industri kan. Memang lakonan ni kalau kita tengok cerita-cerita yang dia berlaku memang sampai ke hati kita. Cuma untuk saya tak tahu masalah dia dari segi skrip ke, ataupun dia punya pengarahan yang mungkin dia ada sikit ketidakfahaman terhadap mungkin dia orang tidak guide betul-betul. Okey, ni ada apa karakter ni macam ni. Jadi kita nampak yang karakter Wan Hanafisu ni macam sekadar ada sahaja, sekadar pelengkap cerita saja. Faham tak? Mungkin selebihnya boleh Abang Romi yang explain. On character part, satu masalah, bukan masalah lah, satu beban, satu benda yang dihadapi oleh penulis skrip dan juga director adalah apabila untuk satu memastikan watak yang dia beri itu kekal sampai hujung. Yang kedua adalah untuk membezakan watak setiap masing-masing. Sebab semua ni pelakon hebat, karakteristik lah. Pelakon hebat. So that's why dia bagi Abang Asnur Rahmat main macam ni, Adi Putra main macam ni, Sofia main macam ni. Setiap karakter ada karakteristik dia kan. Siapa ni Wan Hanafisu main macam ni. So yang hype kat sini adalah yang selalu loud, selalu ni apa semua adalah Asnur Rahmat. Itu permainan dia. So jadi Adi Putra tak boleh melebihi apa yang Asnur Rahmat buat. Itu adalah karakter dia. Sama juga dengan Wan Hanafisu. So mungkin dia digarap, dia dicipta karakter dia ni adalah seorang yang cool untuk bercakap secara baik, secara ilmiah, secara baik. Itu mungkin cara dia untuk nak tone down Abang Asnur dalam tu kan. So saya rasa ini mungkin dia, sebab kita tahu Wan Hanafisu ni sebab situ Wan Hanafisu kita tahu dia punya dialog, dia punya garang dia punya apa kan. So kali ni dia jadi ustaz, dia cuma sabar. Jangan dulu dengar cakap aku. Ada style-style macam ikut arahan semua tu kan. Dia dalam lembut tapi dia tegas tau. Dia tegas tau untuk dia ni. So mungkin itu adalah karakter yang memang dikendaki oleh ni lah, oleh pengarah lah untuk nak cipta. Sebab saya pun kenal pengarah dia, Syadan ni. Cerita ni pun dia pernah bercerita dengan saya beberapa tahun dulu. Saya tanya dia, kenapa kau nak buat Jerangkul dalam Almari? So dia mengimbau zaman-zaman kecil dulu yang kadang-kadang bila kita nak main dalam bilik dekat almari tu, kadang mak tak bagi. Mak kata nanti ada jerangkung dalam tu. Dan ada pula
kisah-kisah yang mengatakan memang betul ada jerangkung dalam almari. Permainan tu cuba diangkat balik. Okey, pasal menggunakan hantu, dia orang yang saya nampak dia tak pakai hantu yang biasa orang describe macam rambut panjang, baju putih semua. Dia pakai monster besar tu kan. Macam saya rasa seram je. Tapi macam saya takut yang saya takut adalah penerimaan orang Melayu. Faham? Sebab kita orang dah macam orang Melayu kan dah biasa nampak hantu, rupa dia macam ni, bukan yang macam ditunjukkan dalam filem tu. Tapi kena ingat, sebab orang kita dia dah didedahkan dengan bermacam-macam cerita luar. Jadi saya rasa tak ada masalah pun. Tak ada masalah. Mungkin kalau cerita ni ditayangkan pada 10 tahun lepas, yang masa tu cakap apa, media kita orang-orang kita ni belum terdedah sangat dengan media. Orang dulu pun kalau nak tengok wayang pun mungkin kalau dia luar bandar mungkin tak berkemampuan semua. Okey, bila sekarang ni tak semua generasi dah boleh akses benda tu. Kita ada streaming service, tak nak sebut lah, streaming service memang banyak lah kan. Kita ada YouTube semua kan. Jadi kita dah didedahkan dengan cerita-cerita luar. Jadi untuk penerimaan tu saya rasa tak ada masalah kot. Sebenarnya apabila kita cipta hantu, of course kita nak wujudkan lagi seram tu kan. Dia lagi okey, hantu kan. Kalau saya nak cakap pasal sebuah cerita horror, okey, dia bermula dengan pencahayaan. Bermula dengan benda tu. Okey, ada mood lighting, so adalah horror. Okey, yang kedua adalah camera movement. Walaupun tak ada hantu, tapi kamera tu jadi hantu. Dia pergi jalan slow, dia pan. Orang ingatkan ada tapi tak ada. Dan disupport oleh muzik lah. Pan tak ada. Itu adalah permainan hantu. So hantu keluar tu adalah satu bonus lagi untuk orang terperanjat. Dan kebanyakan dalam cerita Melayu, hantu digunakan untuk jump scare lah. Okay, jump scare. Even though cerita Hollywood pun guna sama, semua sama. Cumanya dari segi konsep penggunaan hantu, saya rasa memang pengarah buat research jerangkung dalam almari tu macam mana rupa dia. So that's why dia tak ambil hantu sebarangan. Dia boleh buat hantu perempuan dalam tu, tapi macam mana kalau dia menyamai Pontianak, yang kita tahu Pontianak tu duduk kat situ. Nanti kita pula akan kutuk, buat apa Pontianak duduk dalam almari. Jerangkung semua kan. So that's why saya rasa Syahadat pengarah memang buat research. Itulah bentuk dia. So jadi apabila kita tengok, jadi dia nak educate kita ataupun dia nak ajar kita, oh ni jerangkung. Faham tak? So dia nak orang accept yang jerangkung tu macam tu. Cuba bayang kalau dia buat hitam, dia letak almari, kita cakap apa? Hantu raya. Minyak. Minyak. Kan jadi macam tak kena lah, tak kena. Dia besarkan, dia tinggi. Sebab tu dia tinggi kan jerangkung. So sebab tu dia tak buat banyak kali lah keluar. Sebab satu, mungkin kita kekurangan dari segi teknologi solekan yang buatkan benda-benda tu kantoi ke apa ke, dan dia muncul pula dalam gelap supaya tak nampak benda-benda tu kan. So jadi which is good lah. Dia nak perkenalkan kita jerangkung tu sebenarnya. Betul. So saya rasa benda ni tak ada masalah. Dia orang akan terima. So rakyat memang akan boleh hadam lah benda tu bila tengok kan. Kira. Sebab ada juga orang yang bila kita tanya jerangkung tu macam mana, dia tak boleh describe bentuk jerangkung tu yang exactly macam komersial punya bentuk lah. Actually betul ke? Kalau kita tanya pocong macam mana? Pocong macam mayat lah. Dia berbungkus putih semua. Tak, yang kau cakap tu betul ke? Jerangkung macam Macbeth. Ni jerangkung. Bukan. Ni cekung. Okey, Abang Romi Kai, ada apa-apa nak tambah lagi tak pasal cerita jerangkung dalam almari ni? Tu props yang diberikan oleh watak Wan Nafisu tu kepada watak Adiputra Fikri tu. Okey. Aku tahu yang mana. Kenapa dengan benda tu? Okey, apa direction benda tu? Kemana arah tuju benda tu? Apa point dia? Function dia kira. Dia punya fungsi dalam cerita ni. Adakah dia diceritakan dengan sempurna ataupun tak? Saya seperti biasa, saya akan ambil satu jalan positif lah. Maksudnya kelemahan memang kita nampak lah kat situ kan, penggunaan prop. Tapi on positive side-nya, apa yang saya fikir adalah, pertama, mungkin benda tu hanyalah dibuat sebagai props yang bahawa itu adalah upacara. Okey, itu adalah upacara. Dan saya rasa dia tidak ditunjuk secara detailnya sebab benda-benda tahyul. Mungkin akan berlaku benda-benda tahyul yang akan menjadi ikutan orang-orang luar.
Jadi that's why dia tidak ditunjuk sepenuhnya. Mungkin ada footage yang tunjuk dia buat apa, tapi kita ada LPF. Apabila kita pergi ke satu pusara, kita kubur, dekat LPF kalau kita nak menangis, merintih pun tak boleh. Kalau ada scene orang meninggal, so dia merintih kat situ. Bapa bangunlah, sayanglah, apa semua kan. So itu pun dah dipotong. Maksudnya kita tak boleh lagi bercakap dengan orang dalam tu. So Mungkin sebab tu. Okay, kita teruskan dengan rating lah. Kalau rating macam mana Abang Romi? Saya bagi 3.5/5. 3 point. Kenapa Sebab dia konsep dia horror. Okay, genre dia cerita ni horror, dan dia ada bawa benda horror. Okay, dan dia ada bagi pelakon yang membawa watak-watak yang tense. So dalam tu ada, dan dia ada story. Cuma kalau nak diukur dari segi production value, of course dia tak capai satu level production value yang tinggi lah. Sebabnya kita pun faham yang kekangan adalah kekangan bajet. Macam saya cakap pada episod dekat review Mat Kilau, yang saya cakap kuantiti tu, okay, maksudnya tak semestinya setiap cerita yang kurang modal ni, cerita tu tak ada kualiti. So cerita ni ada kualiti tapi level dia. Itu maksud saya. So tak macam par dia lah, macam tu kan. Tak sampai lah sepatutnya. Kalau cerita ni dia buat mungkin dalam tu ada kipas, mungkin ribut masa last tu tense, mungkin kat kubur tu dia dah pasang kipas yang menunjukkan angin kuat lah, apa semua kan. So benda-benda tu yang tidak berlakunya adalah di rumah. Kan, keadaan tu di rumah tu tak berlaku. So mungkin dia boleh tambah lagi lah. Untuk level dia dengan bajet dia, saya boleh puji lah. Saya puji. Dan saya sarankan penonton dekat luar sana harus menonton filem ini selepas kita 2 tahun pandemik. Dan ini adalah comeback untuk filem-filem Melayu. So support local film. Walau apa pun kita pergi je panggung, beli tiket, tak ada masalah untuk kita support. Sebab kita tahu almari tu di hujungnya jeng. Saya tak boleh cakap lah. Kena tengok apa jadi kat almari tu. Kena pergi tengok tau. Okay, Kai, kau pula macam mana? Pujian boleh diberi untuk cerita ni sebab dia ada satu attraction untuk penonton pergi tengok cerita ni. Satu apa? Dari segi dia punya, tak nak cakap lah. Yang bisa kalau Asyik kena maksud English tu tak payahlah. Dalam English tadi tu. Expected. Attraction maknanya Attraction untuk apa, attraction lah. Apa Melayu dia apa? Betul lah tadi tu. Tarikan. Tarikan. Okey. Dia tarikan, tajuk dia tu sendiri, Jerangkung dalam Almari. Tajuk dia sendiri pun membuatkan satu tanda tanya kepada orang awam yang mungkin dengar tajuk dia, mungkin dia rasa macam cerita ni bukan lagu ke ni kan? Kenapa dijadikan filem? Kenapa Jerangkung tu ada dalam almari? Dia banyak persoalan kalau kita tengok dari segi tajuk dia saja. Jadi mungkin benda tu sedikit sebanyak mungkin menjadi satu tarikan kepada orang-orang pergi tengok cerita ni. So kau kasi berapa? 2/5 kot. 2/5. Okey. 2.5/5. 2.5/5. Tambah sikit. Okey. Okey, kalau bagi aku pula, aku rasa 4 lah. 4/5 lah. Sebab sebab dia pakai jerangkung tu. Dia buat jerangkung. Faham tak? Dia rupakan jerangkung tu macam mana. Macam bagi aku tak pernah tahu pun bentuk jerangkung macam mana. Sebab masa aku masuk wayang, aku memang tertanya. Tak pernah tengok cermin lah ni? Bukan. Aku tak pernah tahu bentuk jerangkung macam mana. Kena pula. Aku tak pernah tahu jerangkung tu macam mana. So dia berjaya yang dia buat aku percaya rupa jerangkung tu macam tu. So 4 lah. Saya boleh bagi 4. Okay, macam Abang Romi cakap tadi, kita perlulah support local film. So jangan lupa saksikan Jerangkung dalam Almari yang ditayangkan pada 4 Ogos baru-baru ni. So kita support local film. And jangan lupa pula tengok Kaki Wayang untuk episod seterusnya. And jangan lupa like, share dan subscribe di ATV. Ada apa lagi? Tambah? Tak ada dah? Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.